Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita dapat lagi meneruskan penghidupan kita dan perjuangan kita sebagai hamba Allah, seorang hamba yang beriman di atas muka buminya. Ingatlah, di tempoh akhir-akhir ini kita sedang berada di ambang tahun-tahun keliru yang memerlukan kepada takwa dan sikap hati-hati yang sangat diperlukan. Kerana tahun ini 2021, hari ini adalah hari terakhir tahun Masihi. Dan kita kena ingat segala perancangan dan pergerakan yang berlaku di zaman kita ini bergerak mengikut kalendar Masihi. Sehingga kan orang Islam sendiri pun menjadikan kalendar Masihi sebagai perancangan dan jadual aturan segala susun kerja mereka dalam kehidupan. Hari ini adalah hari terakhir tahun 2021 dan bermula besok kita akan melangkah ke tahun 2022 yang dianggap sebagai tahun pertama menuju ke alam keliru, di mana dalam tempoh 4 tahun atau 3 tahun dari sekarang kita akan berdepan dengan berbagai-bagai bentuk ujian yang sudah pun bermula dan sedang dirasakan. Sesungguhnya apa yang berlaku kepada kita sekarang adalah sama dengan apa yang berlaku kepada Ashabul Ukhdud yang Allah Ta'ala telah sebut di dalam surah tersebut, di mana Allah menyebut surah Al-Buruj. Allah menceritakan bagaimana Ashabul Ukhdud menjadi suatu kisah yang dipapar sebagai bangsa atau manusia yang dibunuh hanya kerana mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Latar belakang mereka kita tidak tahu dengan tepat. Ada mengatakan dia adalah golongan daripada bangsa Rom yang baik-baik, yang bersifat alim di kalangan para ulama mereka yang menentang projek kerajaan yang cuba mengkanunkan satu undang-undang, iaitu menghalalkan perkahwinan muhram di kalangan bangsa tersebut. Ada juga yang menyebut ia adalah merujuk kepada penduduk negeri Yaman yang akhirnya berbantah dan berperang di antara golongan beriman dengan golongan kafir, sehingga akhirnya golongan kafir mengatasi golongan beriman dan mereka dibakar dalam parit api. Sebagaimana ulama-ulama bangsa Rom tadi yang akhirnya ditentang dan dihumban ke dalam parit-parit api kerana mereka tidak menerima projek yang dicanangkan oleh pihak kerajaan. Apapun latar belakang mereka, itu tidak penting. Yang penting ada satu manusia dari kalangan hamba Allah ini, daripada umat sebelum kita, yang telah melalui apa yang sedang kita lalui. Mereka diuji hanya kerana beriman dengan Allah. Allah menyebut wa ma naqamu minhum, tidaklah kalangan pemerintah tadi mengambil tindakan memburu dan membantai mereka illa an yu'minu billahil azizil hamid, melainkan hanya kerana mereka beriman dengan Allah yang maha gagah dan maha kagah dan perkasa lagi terpuji. Sesungguhnya usaha mempertahankan iman bermula daripada tahun
2021 dan 2020 lagi, sesungguhnya keadaannya semakin mencabar. Dan pada tahun ini kita digemparkan dan diperkenalkan dengan istilah Great Reset. Great Reset yang akan berakhir ataupun berpenghujung ataupun kemuncaknya pada tahun 2030. Bermula dari sekarang, bermaksud kita ada 8 tahun untuk menuju ke arah tersebut. Dan kita terkejut apabila dalam negara kita sudah ada NGO dari kalangan bangsa Melayu, orang Islam yang mempunyai keahlian seramai 50,000 ahli sudah berubah dan mendaftar diri mereka sebagai parti politik yang cuba memperjuangkan agenda utama mereka dengan 6 pilar utama, iaitu salah satunya ialah genome modification. Genome modification adalah jelas, dia adalah perancangan dari golongan Freemason yang cuba mengubah manusia supaya menjadi manusia atau makhluk robotik, di mana manusia akan dicanang, manusia akan dihunjam, manusia akan ditanam dalam diri mereka unsur-unsur teknologi yang mana semuanya akan membolehkan manusia itu dikawal sebagaimana dikawalnya komputer yang ada di tangan kita. Manusia cuba ditekan dan akan dimasukkan ke dalam diri mereka perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka dikesan walau di mana pun berada. Barangkali apa yang berlaku kepada kesesakan para haji, para orang Islam yang kembali daripada menunaikan umrah, yang cuba dikenakan gelang tracker sebagai salah satu usaha untuk mengesan mereka itu, barangkali adalah sejenis ataupun unsur-unsur projek sedemikian, sehingga menyebabkan manusia ini tidak akan bisa bergerak. Ke mana mereka berada, di mana mereka berada, mereka akan boleh dikesan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cuba kita renung bersama. Jika sekadar untuk mengesan manusia, jika sekadar untuk mengetahui di mana koordinat dan manusia berada dalam keadaan dunia hari ini, tidak memerlukan kepada kita menanam semua teknologi tersebut dalam badan manusia. Cukup dengan handphone yang ada, cukup dengan kad pengenalan yang ada microchip, sudah cukup untuk membolehkan ia dikesan ke mana ia bergerak dan di mana dia berada. Kena ingat, sesungguhnya kita hari ini tidak dapat bersembunyi, kerana menjadi kewajiban kita untuk bergerak ke mana-mana mesti membawa kad pengenalan. Dan pada kad pengenalan kita itu ada chip yang boleh ditrace, sama ada secara attachment ataupun secara gelombang kawalan jarak jauh atau gelombang mikro. Dan sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya pernah seorang penjenayah dapat dikesan, dan kita tahu bagaimana Long Tiger contohnya yang cuba bersembunyi dan melarikan diri daripada negara dan kerajaan dapat dikesan dan ditangkap oleh pihak polis. Ini logik yang kita kena faham. Jika sekadar untuk mengesan manusia, rata-rata dari kalangan kita sudah bersedia dan memang sudi dikesan pada bila-bila masa dan di mana kita berada. Kerana pada handphone kita sudah ada alat GPS yang boleh memberitahu kita koordinat pergerakan kita dalam setiap hari. Tetapi persoalan dan timbul tanda tanya kepada kita, kenapa ada usaha untuk menanam dan meletakkan microchip dalam tubuh badan kita? Dan ini telah pun digegarkan, digemparkan sebagaimana yang berlaku di negara Sweden. Teknologi Sweden ini cuba dibawa ke dalam negara kita. Dan kita faham apa tujuan? Apa tujuan benda seumpama ini cuba diletak dalam tubuh manusia? Sudah tentu penanaman microchip ini mempunyai tujuan untuk mempengaruhi emosi, pemikiran, perasaan, aliran darah, gerak jantung dan sebagainya yang boleh dikawal melalui gelombang mikro yang dipancarkan melalui radiasi yang tertentu. Ini adalah perkembangan akhir yang perlu kita ambil perhatian. Walaupun tidak ramai yang akan setuju dengan apa yang kita cerita ini, tetapi ingatlah saudara muslimin dan muslimat, sesungguhnya semua ini sedang berlaku dan sedang menuju ke Allah tersebut.
Kita mesti peka sebagai umat Islam. Sesungguhnya apa yang disebut oleh Nabi, di akhir zaman nanti akan ada satu binatang, dabbatul ardi. Dabbatul ardi, binatang yang melata di seluruh bumi itu, yang akan menjadi suatu gangguan, dan binatang ini akan menentukan siapa mukmin dan siapa kafir. Memang dahulu kita beranggapan binatang ini ialah seekor binatang yang akan lahir dari permukaan bumi. Kemudian binatang ini akan datang dan menanda seseorang itu kafir atau mukmin. Tetapi pahaman ini mungkin boleh dinilai kembali. Apakah kita tidak terfikir bahawa unsur-unsur yang ada dalam vaksin yang terkandung di dalamnya unsur-unsur corona dan COVID itu, ataupun yang dipanggil mRNA dan sebagainya itu, adakah ia sebahagian ataupun sejenis daripada dabbatul ardi? Di mana kita sudah faham hari ini bagaimana pengaruh ini cuba dipaksa ke atas manusia. Sehari demi sehari ketetapan berubah dan tidak menentu sepanjang masa. Hari ini ketetapannya begini, 6 bulan. Kemudian berikutnya menjadi 3 bulan dan sebagainya. Kemudian kita diugut dengan berbagai keputusan yang drastik yang tidak dapat dipahami oleh akal kita. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita renung bersama apa yang berlaku ini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menceritakan kepada kita kisah Ashabul Ukhdud adalah sekadar semata-mata cerita. Ia menggambarkan satu penghujung, satu kesudahan yang akan menimpa umat Islam suatu masa nanti, di mana akhirnya mereka akan berdepan dengan satu huru-hara yang sukar yang bakal menggugat iman mereka. Qutila ashabul ukhdud an-nar zatil waqud, di mana ashabul ukhdud telah dibunuh dalam parit yang mana apinya membakar. Izhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka yang membunuhnya itu berada di pinggir-pinggir parit tersebut. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka itu menyaksi dengan mata kepala mereka terhadap apa yang mereka lakukan ke atas orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka membunuh orang mukmin itu illa an yu'minu billahil azizil hamid, melainkan kerana mereka beriman dengan Allah yang maha gagah lagi maha perkasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu ingat bahawa sesungguhnya kedudukan kita bermula dari tahun ini, kita sudah mula mendengar berita terkini, iaitu di negara Arab Saudi sedang berlaku satu perusahaan, satu usaha yang giat di dalam istana diraja, bagaimana persiapan untuk melantik Muhammad bin Salman sebagai Raja Arab Saudi. Dan usaha ini sedang giat, dan rahsia ini bocor hasil daripada seorang dalam yang memberitahu kepada pihak media bahawa usaha ini sedang giat dirancang dan dijalankan, yang menimbulkan tanda tanya, adakah pelantikan ini sampai begitu terdesak, sedangkan Raja Salman yang sedia ada masih belum diisytiharkan kemangkatan baginda? Apa petanda ini semua? Dan cuba tengok bagaimana umat Islam bermula daripada tahun ini diasak dengan pesta-pesta mungkar yang berleluasa di sana. Dan kita nampak semuanya pergerakan-pergerakan ini adalah ke arah menggerakkan usaha Great Reset tadi supaya benar-benar terjadi. Dan apa yang menarik sahabat semua, sehingga hari ini 3 tanda besar tentang kelahiran Imam Al-Mahdi yang berlaku pada tahun 1981 dan 1982, di mana berlaku 2 gerhana dalam bulan Ramadan, iaitu gerhana matahari dan gerhana bulan pada bulan Ramadan, berlaku secara berturut-turut dalam bulan tersebut dalam 2 tahun berturut-turut, dan sehingga kini angka tersebut, peristiwa tersebut belum berulang sampai kini. Jika kita hitung daripada tahun tersebut, bermakna kita sekarang sedang menghampiri tahun usia 40 Imam Al-Mahdi pada tahun 2023. Tetapi ada satu lagi tanda bahawa kelahiran bintang komet yang beredar dari dari timur ke barat pada tahun 1986, dan sehingga hari ini bintang itu masih belum lagi berulang.
Dan sahabat sekalian, jika kita gandakan angka ini sehingga tahun 1986, kita tambah dengan 40, bermakna pada tahun 2026 genaplah usia kelahiran Imam Mahdi, ataupun diperanakkan dunia ini pada tahun 2026 pada usia 40 tahun. Kita tidak meyakini semua ini sebagai bukti qat'i, tetapi kita mengambil perhatian di atas perkembangan yang berlaku sebagai persediaan daripada kita untuk memahami apakah risiko yang bakal berlaku. Dan kita tidak nafi, dalam dunia hari ini kita sudah melihat bagaimana cuaca sudah menjadi alat dan senjata untuk mengawal manusia. Di mana pada tahun ini kita dapat melihat bagaimana dunia seperti Bill Gates sudah boleh meramalkan bahawa jika selama ini coronavirus dianggap sebagai kekacauan kepada manusia, tetapi bermula pada tahun hadapan, dia merangka, dia menjangka, dan dia meramalkan ada dua kesusahan besar yang akan berlaku, iaitu kemarau yang besar dan juga peperangan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, adakah dia meramalkan atau memang dia sudah tahu daripada perancangan yang mereka buat? Dan semua ini kita kena ingat bagaimana orang yang bukan dalam bidang kajian ilmu tersebut, bukan yang berada dalam kajian meteorologi, bukan berada dalam kajian alam, tetapi dalam dunia sains komputer, tiba-tiba boleh bercakap tentang benda yang bakal berlaku di akhir zaman. Inilah sahabat yang menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya teknologi dan sains hari ini sudah menjadi alat sihir yang paling besar. Manusia terlalu bergantung kepada teknologi. Manusia terlalu bergantung kepada kehidupan secara online dan segalanya. Ingatlah, dalam peringatan yang singkat ini, saya ingin menjelaskan bahawa sesungguhnya teknologi yang sedang kita guna adalah sihir zaman kini yang lahir dalam bentuk teknologi dan juga sains dan matematik. Gabungan sains, teknologi dan matematik melahirkan dunia IT yang menjadi tunjang kehidupan manusia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita mesti faham bahawa apabila kita terlalu bergantung kepada alat ini semua, sampai suatu masa alat ini ditiadakan. Dan ketika itu kita terkapai-kapai kerana semua kehidupan kita telah dirancang dan disusun dalam kedudukan yang sedemikian. Ingatlah, sesungguhnya apa yang berlaku kepada kita ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Dan kita kena faham bahawa akhir teknologi ini ialah berlakunya kemusnahan total. Berlakunya kemusnahan total, iaitu apabila perang yang meletus di akhir zaman nanti memusnahkan segala teknologi ini. Dan pada waktu itu Imam Mahdi akan lahir untuk mengisytiharkan dirinya sebagai penyelamat diri. Dia akan diisytihar dan dibai'ah sebagai imam dan akan lahir sebagai penyelamat yang akan membina sebuah pemerintahan yang aman selama 7 tahun berikutnya. Kita tidak kisah dengan 7 tahun tersebut, tetapi bagaimana keadaan sebelum 7 tahun tersebut. Bilakah bermula angka 7 tahun tersebut? Adakah angka itu akan bermula pada tahun 2030? Sehingga menjadi angka Great Reset yang diprogramkan kepada dunia sekarang. Dan kita tidak pernah dengar dalam agenda politik orang bercakap tentang human modification. Bagaimana manusia itu cuba dimodifikasi supaya menjadi alat teknologi. Ingatlah sahabat-sahabat semua, sesungguhnya apa yang berlaku kepada kita ini sama seperti yang telah berlaku kepada Ashabul Ukhdud, di mana pada waktu itu kita tidak dapat mengelak dan kita akan dipaksa untuk menerima apa yang dirancang ke atas kita. Di waktu itu sesiapa yang ingin terus bertahan dengan apa yang dihadapi, dia akan menerima kematian dan kemusnahan. Bersedialah dan ingatlah, sesungguhnya fitnah kesukaran, fitnah kelaparan, fitnah kekufuran akan datang dalam bentuk yang sangat luar biasa. Kita kena ingat, Dajjal yang akan datang nanti, dia tidak akan mengisytiharkan dirinya Dajjal. Dan sebelum datangnya Dajjal yang betul-betul sosok tubuh itu, penolong-penolongnya telah pun bekerja siang malam dan menyediakan kedudukan yang lengkap untuk dirinya. Kita kena ingat bagaimana di Saudi ada sebuah bukit yang telah pun dibina di atasnya mahkota,
yang mana istana itu memang dianggap sebagai istana Dajjal, sebagai suatu persediaan untuk menerima Dajjal, tepat dengan sebuah hadis Nabi yang menyebut di bukit itulah Dajjal menghentakkan kakinya kerana tidak dapat memasuki kota Makkah dan kota Madinah. Sahabat-sahabat sekalian, kita tidak mempunyai kesempatan untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Cukuplah di sini kita menyampaikan intisari kepada kita untuk kita sama-sama merenung dan sama-sama mengambil pengajaran bahawa sesungguhnya apa yang berlaku kepada kita hari ini bukan perkara biasa. Ingatlah, kita akan berdepan dengan keadaan semakin sukar dan sukar. Marilah kita memberi kesedaran dan keinsafan, kerana waktu yang ada kepada kita adalah waktu yang sangat getir. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, wal asri, demi waktu asar. Demi waktu asar, waktu di penghujung dekat usia masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sememangnya sentiasa terperangkap dalam kerugian. Manusia itu sentiasa dikepung dengan kerugian. Illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman. Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Ini penangkis yang pertama. Wa amilus solihat, dan penangkis kedua ialah mereka sentiasa mengusahakan kebaikan. Penangkis yang ketiga ialah wa tawasau bis sabri. Mereka berpesan supaya kesabaran itu menjadi teras kehidupan dan juga tunjang pergerakan kehidupan. Wa tawasau bil haq, dan akhir sekali mereka berpesan dengan kebenaran. Ingatlah keempat-empat perisai ini. Iman, amal saleh, berpesan dengan kesabaran dan berpesan dengan kebenaran, dalam dunia kita hari ini semakin terhakis dan semakin tergugat. Cuba kita cari di mana ada lagi kebenaran. Untuk mendapat kebenaran dalam dunia limpahan maklumat ini, kita dihumbang atau kita dihidang dengan keliru yang pelbagai. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya, sama-samalah kita beringat dan berawas-awas, kerana sesungguhnya kedudukan kita hari ini berdepan dengan ujian yang sangat getir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Fastaghfirullah fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, وتطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian, pada hari dan di penghujung usia dunia ini, sama-samalah kita memperbaiki diri kita dan kita hisap diri kita. Sesungguhnya kiamat itu pasti. Inna sa'ata ala atiyatun. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang untuk aku membalasnya. Akadu ukhfiha. Cuma hampir-hampir aku ini nak dedahkan rahsianya, tetapi tidak boleh. Litujza kullu nafsin bima kasabat. Untuk membalas setiap jiwa itu dengan apa yang mereka lakukan. Ingatlah, kita sekarang perlu menjadikan hari kiamat itu sebagai agenda utama kehidupan kita. Dalam dunia yang ada pada hari ini, jika kita ingin mengejar dunia seperti era yang dulu, usah dimimpikan. Kerana segala-galanya berlaku dalam keadaan songsang dan luar biasa. Apa yang dilihat indah sebenarnya perik, dan apa yang dilihat perik itu sebenarnya indah. Itulah yang berlaku kepada kita. Keadaan yang benar-benar mengelirukan manusia. Maka dalam keadaan ini, apa yang boleh kita lakukan ialah
saling berpesan dengan kebaikan sesama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya pada hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada Nabi SAW. Kerana dalam surah Al-Buruj Allah menyebut wal yaumil mashhud, iaitu pada hari manusia dipersaksikan. Wal yaumil ma'ud, pada hari manusia dijanjikan, iaitu hari kiamat. Wa syahidin, hari Jumaat. Wa mashhud, dan hari Arafah, dan juga hari-hari yang dipersaksikan. Pada hari ini marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi SAW dengan sebanyak-banyaknya, kerana hari Jumaat adalah hari yang sebaik-baiknya untuk berselawat ke atas Nabi. Nabi SAW bersabda, aksiru alayya salah, banyakkan selawat ke atasku pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma anta ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma baddid syamlahum wa farrik jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma antal wahidul ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أقيموا الصلاة.